Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kerahmatan kepada kita bersama insya-Allah. Kita dalam siri kuliah Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bukanlah baca terperinci kisah-kisah mereka, sekadar kita petik-petik kisah-kisah ringkas berkenaan dengan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di antara perkara yang membezakan Ahlus Sunnah dengan golongan lain ialah Ahlus Sunnah ini mencintai dan menyayangi para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in tanpa terkecuali, baik sahabat yang hebat, yang besar, yang nama-nama terkenal, maupun sahabat yang kurang ternama tapi mereka dapat gelaran sahabat. Maka tanda seseorang yang berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mereka mencintai para sahabat. Sebab itulah kita cuba untuk berkenalan dengan para sahabat sepintas lalu, walaupun kita mungkin baca kisah-kisah yang ringkas, tapi insya-Allah mudah-mudahan dia memberikan pengajaran yang baik pada kita bersama. Malam ni kalau dalam buku nota tu tuan-tuan boleh buka pada muka surat 64. Kita cuba cerita sikit tentang seorang sahabat yang nama dia Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah Dzul Bijadain ni dia nama asalnya Abdul Uzza. Nama asalnya Abdul Uzza. Tapi nama tu tak kena dengan maksud. Sebab bila nama bermula dengan Abdun, Abdun ni makna hamba. Dia kena sandarkan kepada nama Allah lah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Hafiz. Nama disandarkan kepada nama-nama Allah, Asmaul Husna. Jadi orang Jahiliyah pada zaman sebelum Islam ni, mereka menamakan hamba dan disandarkan kepada makhluk-makhluk yang besar, yang mereka anggap itu Tuhan. Salah satu daripada anggapan mereka, Tuhan yang mereka buat dan mereka namakan adalah Al-Uzza. Al-Uzza ni Tuhan, berhala yang mereka buat, mereka namakan Al-Uzza. Lalu mereka sembah Al-Uzza. Jadi bila dapat anak, dapat ni, buah namalah Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza. Antara orang yang nama Abdul Uzza adalah pak penakan Nabi, iaitulah Abu Lahab. Abu Lahab tu nama dia Abdul Uzza. Jadi bila orang-orang yang bernama Abdul Uzza dan seumpamanya yang bertentangan dengan maksud dari sudut akidah ni, bila masuk Islam, Nabi akan tukarlah. Jadi salah seorang yang Nabi tukar ni Abdul Uzza yang kita nak cerita ni, iaitulah Nabi namakan dia dengan nama Abdullah. Nama Abdullah. Banyak di kalangan sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ratusan. Lebih dari 300 orang yang bernama Abdullah. Betapa ramai Abdullah tu. Sahabat Nabi pun ramai, 100,000 lebih. Jadi dari 300 dari 100,000 tu tak berapa peratus pun. Dari Abdullah yang ramai-ramai tu ada Abdullah yang masyhur. Jadi Abdullah ni yang kita nak bicara kisah dia ni secara ringkas. Dia ni dari Bani Muzainah, satu kabilah Arab yang duduk di antara Mekah dan Madinah. Dia punya kampung ni di antara Mekah Madinah. Jadi Muzainah ni disebut depa ni Al-Muzani.
Kan orang Arab ni dia ada nama, dia disandarkan kepada suku masing-masing. Nabi Bani Hashim, Al-Hashimi. Ada yang disebut dengan Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Jadi kawan ni, Abdullah ni, dia dari Bani Muzainah, disebut sebagai Al-Muzani. Nama dia Abdullah bin Abdunuham Al-Muzani. Dan dia terkenal dengan panggilan Zul Bijadain. Jadi malam ni kita nak cerita sikit dah macam mana dia boleh dapat gelaran Zul Bijadain. Zul Bijadain ni kalau kita terjemah dalam bahasa kita, maksud dia orang yang mempunyai dua kain selimut. Kita ni kalau orang kita nama mat ada gelaran lah. Jadi dia ni mat apa? Mat selimut contoh. Macam tu lah orang kita dia mudah lah. Dia nama-nama dia suka gelar. Di kalangan sahabat Nabi, Nabi bagi gelaran. Tapi gelaran-gelaran yang Nabi bagi ni, gelaran yang sahabat suka. Dan Nabi beri itu ada sebab. Ada latar belakang terhadap penamaan itu. Bukan ikut dana. Nabi tengok-tengok orang bagi bola gelaran apa-apa. Dan kebanyakan gelaran yang Nabi, bukan kata kebanyakan dah, hampir semua gelaran yang Nabi bagi, sahabat suka dengan gelaran itu. Hatta contoh yang paling popular, Abu Hurairah. Hurairah tu makna anak kucing. Kalau terjemah bunyi kasar tu, bapa anak kucing. Tapi sahabat tu suka dengan gelaran yang Nabi bagi. Kerana sesuai dengan apa dan keadaan yang ada pada waktu itu. Jadi Abdullah bin Abdunuham Al-Muzani, dia ni digelar dengan Zul Bijadain, orang yang mempunyai dua kain selimut, seperti mana dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab dia, dan diulang sebut oleh Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Ibnu Kathir, dipetik daripada apa yang Ibnu Hisham tulis, innama summiya Zul Bijadain li'annahu kana yuridul Islam. Saya tak baca yang teks kitab tu. Saya nak baca teks buku tu, tak apalah, tuan-tuan tengok tajuk ya. Kata Ibnu Hisham, innama summiya Zul Bijadain li'annahu kana yuridul Islam. Famana'ahu qawmahu wa dayyaqu alayhi hatta kharaja min bainihim wa laysa alayhi illa bijad wa huwa al-kisa' al-ghaliz. Fashaqqahu bisnain wattazara biwahidatin wartada al-ukhra. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasummiya Zul Bijadain. Kata Ibnu Hisham, Zul Bijadain, nama Zul Bijadain gelaran tu kerana satu ketika dia terdetik untuk masuk Islam. Dia ni kisah dia panjang lah. Sebab dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Dia orang yang duduk di satu kampung perjalanan di antara Mekah Madinah. Bila dia duduk di kampung dia ni menjadi tempat hentian orang duduk lintas. Pergi Madinah, pergi Mekah, orang lintas lah. Jadi dia dengar cerita tentang Nabi. Dia dengar cerita, bila orang lintas tempat dia, orang singgah, cerita tentang Nabi, apa yang Nabi bawa apa. Dia dengar tu saja, dia tertarik untuk nak lebih tahu dan untuk nak terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata di antara kehebatan risalah yang Nabi bawa ni, ada orang yang masuk Islam apabila melihat Nabi. Dan lebih hebat, ada orang yang masuk Islam macam Abdullah ni apabila hanya mendengar apa yang Nabi bawa. Bukan dengar dari mulut Nabi, dengar orang cerita tentang apa yang Nabi bawa. Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk terima hidayah. Dan akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia bertekad nak tinggalkan tempat Nabi, jumpa Nabi lah. Lalu dia ceritakan ke hasrat dia tu kepada orang kampung dia. Termasuklah orang kampung yang dia cerita ni lah pak menakan dia, yang duk jaga dia daripada kecil. Pak menakan ni lah sebab dia tak ada ayah dia mati, dia duduk dengan mak dan pak menakan duk jaga, duk bagi sara hidup apa semua ni. Dia nyatakan hasrat, hari ni dia nak pergi Madinah lah, nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Maka bila dia bagi tahu macam tu, hasrat dia ditentang. Hasrat dia ditentang dan dia buat satu tindakan, hang nak pergi tak apa, hang tinggal segala harta benda. Sebab hang tak ada apa, hang ni orang sebatang kara, kami duk jaga hang, kami, jadi hang nak pilih untuk duduk dengan Muhammad silakan, tapi kami tak bagi hang keluar apa saja. Tinggallah dekat dia ni hanya kain tebal yang dipanggil sebagai bijad. Bijad, kain tebal, ataupun terjemah mudah dia selimut lah, selimut yang agak sedikit tebal.
Kita ni keadaan negara kita dia bukan negara yang ada musim sejuk, jadi mungkin tak dapat gambar lah. Tapi tempat yang ada musim sejuk, dia ada selimut yang digunakan musim sejuk, lebih kurang macam tu. Kita kena tutup lah. Hari ni orang panggil narita, tutup macam tu lebih kurang. Kain tebal. Hak tu je dia berbagi kat dia. Ada tak ada? Baju ke apa, pakaian apa benda, dia pun ambil semua. Jadi dengan kain tebal ni lah, dia keluar dan dia potong dua. Disebut oleh Ibnu Hisham tadi, bila dia potong kain tebal ni jadi dua belahan, lalu dia pakailah kain tebal ini, wattazara biwahidatin, satu dia pakai sebelah bawah macam kita pakai kain ihram tu, dan satu lagi wartadal ukhra, satu lagi dia tak sebelah atas. Orang sebelah atas ni orang panggil rida, irtada, pakai sebelah atas. Dengan dua kain inilah, dua lembar kain selimut yang asalnya satu dipotong dua, dia keluar dari kampung dia, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia sampai di Madinah waktu subuh. Dalam riwayat sirah yang lebih detail dia cerita, dia sampai waktu subuh. Maknanya dia masuk masjid Nabi ni, waktu pertama dia bertemu Nabi, subuh. Bila dia bertemu dengan Nabi, Nabi tengok dia dah. Nabi tengoklah dia ni tak pernah nampak ni. Dia sudah tentu orang luar. Maka Nabi pun tanyalah. Tanya dia daripada mana, dia pun sebut nama dia Abdul Uzza. Dia datang dari kampung sekian-sekian, mai dengan tujuan nak jumpa dengan Tuan, nak nyatakan aku masuk Islam. Dan cerita pasal apa yang pakai selimut ni, pasal apa yang pakai dua kain lembar, ceritalah punca kejadian. Maka Nabi kata, nama kamu hari ini bukan Abdul Uzza, nama kamu adalah Abdullah, dan kamu digelar dengan Zul Bijadain. Abdullah Zul Bijadain. Abdullah orang yang mempunyai dua kain selimut. Itu dia punya latar kisah dia. Macam mana boleh dapat gelaran Zul Bijadain, dan macam mana nama dia boleh jadi Abdullah. Asal nama dia adalah Abdul Uzza. Itu dia punya latar kisah seperti mana yang direkodkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Zul Bijadain di antara sahabat yang tidak hidup panjang dan tempoh yang panjang dengan Nabi. Dia hidup tempoh dia hidup dengan Nabi ni tak panjang. Asya qalilan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun macam tu saja dengan Nabi. Tapi nama dia masyhur dan harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai duduk di Madinah. Tak lama lepas daripada sampai, berlaku satu perang, iaitulah perang Tabuk. Nak berlaku perang Tabuk. Tabuk ni kalau kita buka dalam Al-Quran, tuan-tuan buka dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, itu di antara cerita perang Tabuk. Kalau kita nak baca intisari perang Tabuk, buka surah At-Taubah. Antaranya lah. Jadi perang Tabuk, bila nak berlaku perang Tabuk ni jauh. Saya nak cerita banyak kali dah rasanya cerita perang Tabuk ni jauh. Jarak dia mencecah dekat-dekat 1000 km daripada Madinah. Dia berlaku pada bulan Rajab, kemuncak musim panas. Musim panas bulan Rajab. Rajab, Sya'ban nak masuk Ramadan, itu musim panas. Dia pula ekonomi Madinah pada tahun tersebut sangat-sangat gawat. Jadi perjalanan jauh, cuaca tak berapa nak sesuai. Lepas itu pula campur dengan duit pun tak apa nak ada. Ini semua cabaran. Dan sebab itulah perang Tabuk dipanggil sebagai perang Al-Usrah, Zul Usrah, perang yang cukup susah. Jadi bila nak perang ni, bila nak keluar pergi sana ni, Nabi pimpinlah sahabat. Dan sahabat yang awal nak nyatakan asa bersama dengan Nabi ni, sudah tentulah mereka yang dari kalangan macam-macam yang baru masuk Islam semangat. Termasuk Zul Bijadain. Dan dia pula tak ada keluarga, tak ada apa. Jadi semangat dia. Maka dia di antara orang yang meletakkan nama dia lah sebagai orang awal untuk keluar bersama dengan Nabi SAW. Sampailah di satu kawasan yang hari ini dekat saja dengan Madinah. Hari ini berada dalam Madinah lagi. Tapi waktu zaman Nabi ni dia kira bila Nabi nak keluar perang, Nabi akan pilih satu tempat untuk jadikan kem awal. Nak bertolak dari situlah. Jadi sampailah tempat tu. Dekat je dengan Masjid Nabi. Tapi kalau ikut konteks zaman dulu, dia mungkin dikira pinggir luar sikit lah dari
kota Madinah. Bila sampai situ, Nabi pun berkampung sebab tentera ramai, 30,000. Tabuk ni adalah satu perang yang jumlah paling ramai tentera Islam. Kita baca dalam sejarah perang Nabi, bermula dengan perang Badar 313. Mai perang Uhud 700. Mai perang Khandaq dekat-dekat 3,000. Begitulah seterusnya, makin meningkat sampailah perang Hunain 12,000, sampailah perang Tabuk, perang terakhir, jumlah tentera paling ramai sekitar 30,000. Jadi Nabi pun kena kumpul dah dulu, nak tolak ni, nak bagi taklimat, nak kena. Ialah bukan perang. Nabi dalam semua perjalanan Nabi, bermula daripada zaman Mekah sampai zaman Madinah, dia bukan perjalanan tanpa rancangan. Dan kita baca kisah hijrah ni, orang cerita hijrah ni bulan Muharram. Ialah walaupun orang sebut Muharram bukan bulan hijrah, betul, tapi orang cerita tentang hijrah Nabi. Perjalanan hijrah Nabi pun bukan kata Nabi nak hijrah ni galah baik jom. Nabi rancang, Nabi susun strategi dia. Apatah lagi nak pergi perang, maka sudah tentu kena ada sesi taklimat. Sesi taklimat, sesi penerangan, sesi perang ni. Jadi Nabi himpun para sahabat. Dan di sinilah pada malam hari tiba-tiba Abdullah ni jatuh sakit. Pergi perang ni, nak pergi perang, baru sampai di tempat nak tolak, bermalam, Abdullah jatuh sakit. Dan sakit ini membawa kepada dia wafat. Sakit ini membawa kepada kewafatan dia. Sebelum dia nak meninggal, dia tanya Nabi. Sebab dia tahu nak pergi perang. Dan sahabat nak pergi perang, semua mengimpikan syahid. Ini sahabat ni. Sebab tu saya selalu sebut, bila kita cerita tentang sahabat, apabila kita sebut sahabat Nabi, dia tak sama standard dengan kita. Walaupun sahabat Nabi adalah orang insan biasa yang terdedah kepada buat silap dan buat salah, tetapi mereka bukan macam kita. Standard mereka atas dari kita. Sahabat Nabi bila pergi perang, mereka tak nampak nak balik, mereka nampak syahid. Mereka nak syahid tu. Kalau boleh syahid ni dapat kat aku. Jadi Abdullah ni tanyalah, kalaulah kata takdir malam ni malam terakhir kehidupan aku, sebab dia sakit ni, katalah kalaulah Allah Ta'ala ambil nyawa aku, adakah aku dapat ganjaran syahid? Duk nampak lagi waktu tu. Dan diakui oleh Nabi SAW. Maka akhirnya dia wafat. Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah, dia menukilkan peristiwa ini. Kata Ibn Hajar, kana Ibn Mas'ud yuhaddith, faqala, qumtu fi jawfil layl fi ghazwati Tabuk, fara'aitu sya'latan min narin fi nahiyatil askar, fattaba'tuha, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إذا عبد الله ذو البجادين قد مات فإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته فلما دفناه قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه. Kata Abdullah bin Mas'ud, malam kami berkampung untuk nak tolak pergi Tabuk ni, aku jaga tengah malam. 30,000, tuan-tuan boleh bayang jumlah yang ramai, 30,000. Aku bangun tengah malam. Bila bangun tengah malam, aku nampak ada unggun api di hujung penjuru sana. Maknanya ada orang sedang berjaga lah. Ada satu aktiviti yang sedang dilakukan. Mana ada unggun api. Aku pun pergi ke arah unggun api. Sampai dekat, aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nampak Abu Bakar, dan aku nampak Umar. Dan rupanya ketika itu mereka sedang menguruskan jenazah Abdullah Zulbijadain. 30,000 yang ramai, bukan semua 30,000 ni urus jenazah. Yang urus jenazah ni Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dan ketika tu, kata Abdullah bin Mas'ud, bila mana jenazah Abdullah Zulbijadain dimasukkan dalam liang ni, selepas Nabi dah semua selesaikan, kamu Nabi berdoa. Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma inni amsaitu anhu radiyan fardi anhu. Ya Allah, pada petang hari ini, taklah tengah malam, mana petang ke malam, aku jadi saksi bahawa aku redha kepada dia ni, Abdullah Zulbijadain, aku redha kat dia. Ya Allah, redailah dia.
Sebab itu Abdullah bin Mas'ud selepas daripada peristiwa tu, dia cerita, dia kata alangkah baik kalau orang yang Nabi doakan itu adalah aku. Alangkah baik kalau tempat Abdullah Zulbijadain ni aku duduk tang tu. Sebab dia dengar doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi doa apa? Redha. Redha ni adalah anugerah Allah paling tinggi. Dalam hidup kita ni, dunia akhirat, kita nak cari apa? Redha Allah. Itu paling tinggi. Orang yang paling redha dalam tempat ni saya, maksudnya nama saya Radhi, orang manusia paling redha. Orang yang Allah Ta'ala redha, itu anugerah yang paling besar dia dapat. Sebab itu dalam hadis Tirmizi diceritakan macam mana penghuni syurga nanti. Dalam syurga nanti mudah-mudahan kita semua dimasukkan syurga. Allah Ta'ala akan tanya kepada penghuni syurga setelah dia dapat semua nikmat dan anugerah. Syurga ni dapat macam-macam lah. Kan kita dah baca hadis yang kata ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni tak ada benda yang pernah terlintas depan mata kita, tak ada gambaran dia, tak pernah teringat. Maknanya dia luar biasa. Orang yang masuk syurga dah dapat segala kenikmatan, anugerah syurga ni. Dapat semua, Allah Ta'ala tanya, nakkah kalian anugerah yang paling besar aku nak bagi? Waktu tu dapat dah. Yang kata makan apa teringin lintas dapat, yang kata seronok lah, dapat semua benda. Dulu ada seorang ustaz saya, dia kata syurga ni ejaan jawi dia huruf shin, ra, ga. Ejaan lama lah. Kalau ejaan baru ni dia ada alif hujung. Ejaan lama 3 huruf je. Huruf shin, huruf ra, lepas tu huruf ga. Ga ni huruf Melayu, huruf Arab tak ada huruf Jawi. Dia kata shin tu makna syok. Syurga ni syok. Ra, relax. Ni bukan hadis ni. Ni bukan hadis ni ustaz saya kata. Rahimahullah, dia pun dah meninggal dah. Shin tu makna syok. Ra tu makna relax. Ga tu makna gembira. Itu syurga dia lah. Syurga cerita dia tu. Cerita seronok. Tak ada aku nak cerita gambaran susah, payah, letih, sedih, kecewa. Tak ada. Cerita syurga, syok, relax, gembira. Dapat semua anugerah. Allah Ta'ala tanya, nak tak kalian anugerah yang lebih tinggi? Terkejut penghuni syurga. Ada lagi kah? Ni dah dapat semua ni. Yang kata syok, relax, gembira, dah dapat semua lengkap dah. Ada lagi kah anugerah lain? Allah Ta'ala kata, itulah keridhaan aku. Maknanya apa? Anugerah paling tinggi yang Allah Ta'ala nak kurnia kepada manusia ni adalah keridhaan. Redha Allah. Sebab itulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila dia dengar Nabi berdoa kepada Abdullah Zulbijadain, ya Allah, redailah dia kerana aku redha dia. Jealous dia. Rasa cemburu dia. Dan kalau boleh dia nak Nabi doa juga untuk dia. Sebab itu para sahabat kita sebut apa? Radhiyallahu anhum. Moga-moga Allah Ta'ala meredai mereka. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah berkaitan dengan Abdullah Zulbijadain. Yang saya rangkumkan, saya tak baca tapi lebih kuranglah cerita dalam tu. Saya cuma rangkumkan terus macam mana kisah dia masuk Islam dan macam mana dia hidup dengan Nabi tak panjang tempoh, tapi dia mendapat syahid, dia mendapat kenikmatan dalam beragama, dan dia mendapat kemuncak paling tinggi, iaitulah anugerah keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa, ya Allah, redailah kami semua, limpahkan keredaan dan juga kerahmatan Engkau kepada kami, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sahabat yang kedua yang kita nak sebut secara ringkas kisah dia adalah Al-Bara bin Azib. Jadi ejaan Rumi ni dia nak eja bagi tepat payah. Agak-agak Al-Bara bin Azib. Azib, huruf Ain. Huruf Ain ni bila nak payahlah nak translate ke Rumi ni. Kena buh A, kena buh koma. Itu pun tak nak tepat kata tak lah. Tapi lebih kurang. Al-Bara bin Azib ni dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Dia digelar sebagai Al-Ansari lah, orang Ansar. Kelompok pertama dari Yathrib yang beriman dengan Nabi SAW sebanyak 6 orang. Orang Madinah ni yang awal-awal masuk Islam 6 orang. Depa ni waktu tu nama Yathrib. Yathrib ni maksud dia sial. Maksud tak elok, Yathrib. Sebab tu bila Nabi sampai di Yathrib, Nabi tukar. Nabi ni kita baca dalam sirah Nabi,
Nama sahabat yang tak elok, Nabi tukar. Macam tadi. Nama tempat yang tak elok, Nabi tukar. Yathrib makna tak elok, Nabi tukar jadi Madinah. Bahkan Nabi kata, siapa yang duk sebut Yathrib lagi, falyastaghfirillah, minta ampun ke Allah. Jadi nama tempat kadang-kadang tak elok, tukar lah. Jadi kita payahlah kan nak kena main dengan macam-macam benda. Dia ada kadang-kadang nama tempat kita baca pun takut tu. Kampung tu Imam Lapak. Yang kesian kata Imam. Tukar lah. Tapi ya lah, dia nak tukar tu bukan senang, payah, kita faham. Tapi Nabi buat benda tu. Tempat-tempat yang nama tak berapa nak cantik, maksud yang berapa tak elok, Nabi tukar. Jadi Madinah. Jadi orang awal dari Yathrib, dari Madinah yang masuk Islam ni nama orang. Ketua dia nama As'ad bin Zurarah. Setelah pulang ke Yathrib, mereka sedaya upaya untuk menyebarkan Islam dengan dibantu oleh duta yang dihantar oleh baginda, iaitulah Mus'ab bin Umair. Hasilnya, dakwah mereka mendapat sambutan yang menggalakkan, bukan hanya dari kabilah Khazraj, bahkan melangkaui ke kabilah Aus. Ni pun kita kena faham konteks waktu tu. Waktu zaman tu, orang Madinah Khazraj dengan Aus ni asalnya nama orang. Dua beradik. Aus dengan Khazraj dua beradik. Bila mereka hidup di Madinah, mereka di antara orang awal lah yang datang dari Yaman, buka Madinah, pugak Madinah apa semua ni, hidup, melahirkan zuriat lah, berkeluarga apa semua, jadi cabang-cabang. Dia ni anak cucu Khazraj, dia ni anak cucu Aus. Sampai satu peringkat, Aus dengan Khazraj ni tembung. Anak cucu mereka lah. Keturunan Aus dengan keturunan Khazraj tembung. Walaupun mereka asal daripada dua beradik. Tapi mai peringkat cucu cicit apa semua ni, dia jadi bergaduh, balah. Dan balah ni sampai satu peringkat, kira-kira zaman tu orang anggap apa? Tak boleh lah. Nak pelok dia tak boleh lah. Memang mereka berbalah, bergaduh sungguh. Sehingga kan perseteruan itu jadi dah macam biasa. Sampai kan kalau seminggu tak bergaduh, tak perang ni, pening dia apa? Mereka kena fikir cari punca. Tak mana kita nak kena bergaduh ni? Sampai tahu tu. Bergaduh, berbalah apa semua ni dah. Sehinggalah datangnya Nabi SAW. Persengketaan di antara Aus dan Khazraj cuma dihentikan oleh Nabi SAW. Selepas daripada berpuluh tahun. Bahkan mungkin ratusan tahun. Makan masa yang panjang. Jadi bila Islam, dia kata Islam ni, nikmat Islam ni apa? Dia boleh mempersaudarakan semula orang yang telah berseteru. Itu nikmat Islam. Sebab tu bila Islam mula dapat kepada orang Madinah, yang asal mula dapat ni Khazraj, semua Khazraj. Bila mereka balik ke Madinah, mereka seronok dengan Islam, mereka sampaikan agama ni, mereka tolak ke tepi dah. Hang Aus ke, hang Khazraj ke, mereka sampaikan Islam. Yang akhirnya kesannya apa? Bukan takat Khazraj saja masuk Islam, Aus pun terima Islam. Ni kata pengaruh Islam boleh menyatukan semula. Yang sebelum ni seteru ni tak tahu nak cerita lah. Aus dengan Khazraj ni, dia macam ibarat seperti mana anjing dan kucing. Macam itulah lebih kurangnya. Makna tak boleh, nak sekali tak boleh. Nak jumpa, nak tegur siapa, nak tak boleh. Tapi dengan Islam, Allah Ta'ala campurkan satu sifat yang kata Islam sejahtera. Keselamatan ada dalam diri masing-masing. Antara kalangan mereka yang pantas menyahut seruan Islam dari kalangan kanak-kanak, salah seorang dari kanak-kanak yang segera memeluk Islam adalah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi dari kalangan budak-budak. Maka kalau kita buat perangkaan lah, terbahagi kan, sahabat Nabi yang jumlah 100,000 ni, berapa peratus di kalangan sahabat Nabi ni kanak-kanak? Mungkin kita akan dapat jumlah yang besar lah. Saya pun tak tahu ada pengkaji ke, tak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin ada lah. Saya tak pernah jumpa. Mungkin ada dalam kitab-kitab. Tapi kalau kita fikir kalau kita tengok secara rambang, jumlah sahabat yang kategori kanak-kanak ni ramai. Mungkin mewakili peratus yang tinggi. Salah seorang yang masuk Islam ketika usia masih kanak-kanak adalah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu.
Ketika memeluk Islam, usianya masih dini, masih lagi budak-budak. Tetapi itu tidak menghalang dari beliau menghafal ayat-ayat Al-Quran. Biasalah. Sebab orang budak-budak ni otak mereka segar, apa ayat Quran mudah lah. Ya, kan budak-budak anak-anak kita. Jadi Quran ni pun dia, walaupun dia Al-Quran kata, Quran ni sifatnya mudah. Tapi dengan usia macam-macam kita ke, nak hafal itu payah. Budak-budak ni biasalah dia dia punya akal, otak dia masih lagi bersih, mudah untuk dia hafal. Jadi dia bila dia masuk Islam, Al-Bara' ni dia menjadi penghafaz Al-Quran. Ketika baginda Nabi sampai di Madinah, Al-Bara' telah menghafal banyak surah-surah yang dipelajari dari Mus'ab dan sahabat-sahabat lain. Kan Nabi mai Madinah ni waktu selepas 3 tahun dah orang Madinah masuk Islam. Maknanya daripada 3 tahun tu berkembang lah. Jadi bila Nabi sampai, Al-Bara' ni tak pernah jumpa Nabi. Waktu Nabi sampai, dia dah hafal dah Quran. Walaupun tak keseluruhan lagi. Sebab Quran turun peringkat-peringkat. Tapi banyak surah yang dia hafal. Apabila berlaku perang Badar, Al-Bara' tidak ikut serta lantaran usia yang terlalu muda. Tak boleh pergilah perang. Sebab perang ni pun dia ada usia kelayakan dia. Dan tak boleh. Tapi tak bagi sahabat-sahabat yang usia muda-muda ni walaupun berani ke, walaupun kuat ke, hebat ke, masuk Islam awal ke, itu bukan ukuran dia. Dia kena ada umur kelayakan. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, perang Uhud pun tak boleh pergi. Nabi suruh patah balik. Usianya waktu tu lebih kurang 14 tahun. Perang Khandaq baru Nabi izin. Jadi maknanya dia ada usia-usia kelayakan. Begitu juga ketika perang Uhud, Al-Bara' termasuk dalam senarai sahabat yang diarahkan pulang kerana masih belum mencapai usia yang layak untuk perang. Sama lah. Perang Uhud pun usianya masih lagi tak sampai. Dia tak ada hak tetap. Maknanya berapa tahun. Tapi Nabi akan tengok keadaan lah. Ada sahabat-sahabat yang usia mungkin 15 tapi dibenarkan atas faktor-faktor tertentu. Selain dari Al-Bara', mereka yang turut diarahkan pulang setelah tentera Islam sampai di kawasan Uhud ialah Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid ibn Arqam dan beberapa lagi sahabat yang muda. Lepas-lepas ni tak boleh masuk perang Uhud. Yang ni yang saya selalu sebut, kalau ikut logik, Nabi pergi perang Uhud ni awal 1,000 orang. Waktu keluar dari Madinah ni 1,000. Dan Nabi dah dapat makluman, tentera musuh 3,000. Paling kurang 3,000. Jadi bila sampai tengah jalan, 300 orang cungkit balik. Munafik. Kepala dia Abdullah bin Ubay bin Salul buat keputusan balik. Tak mau ikut perang. Nabi tak peduli, biar piah nak balik-balik. Tinggal 700. Sampai pula ke checkpoint yang kedua. Itulah di satu tempat nama dia Syaikhan. Nabi buat lagi. Semakkan. Waktu inilah Nabi arahkan sahabat-sahabat yang muda ni macam Ibnu Umar, macam Al-Bara' ibn Azib, macam Zaid ibn Arqam, Abu Sa'id Al-Khudri dan ramai lagi. Nabi suruh balik. Ikut logik, tak apalah jom api bagi nampak ramai. Ada ikut logik. Tapi kerana Nabi berpegang dengan tawakal kepada Allah. Syariatullah dan sunnatullah. Maknanya di samping syariat Allah, di samping Allah Ta'ala dah tunjuk satu sunnatullah. Makna apa? Dalam perang kena ada usaha. Dan salah satu usaha dia ialah orang yang nak perang ni kena ada persediaan, kena layak. Ni budak tak boleh. Bukan tempat dia untuk perang. Oh nak bagi angka ramai, ini bukan soal dia. Soalnya kita serah ke Allah. Jadi patah balik. Jadi sahabat-sahabat dalam perang Uhud termasuk Al-Bara' diarahkan untuk pulang. Al-Bara' mula mengikuti peperangan yang pertama ketika peristiwa Khandaq dan seterusnya memahat nama sebagai salah seorang pejuang di hadapan apabila menyertai hampir 15 siri peperangan ketika baginda Nabi masih hidup. Dia mula sertai perang waktu perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Baru dia ikut perang. Dan selepas itu banyaklah misi-misi perang yang Nabi izinkan untuk dia turut serta. Selain hebat di medan tempur, Al-Bara' juga dikenali sebagai seorang yang hebat di lapangan ilmu. Namanya tercatat sebagai perawi hadis sehingga mencecah 300 buah hadis yang diriwayatkannya. 300 buah hadis. Kita kata 300 sikit. Oh, Nabi punya hadis banyak. 300 banding dengan Abu Hurairah sikitlah.
Tapi kalau bandingan kita 30 banyaklah. Kalau bandingan kita mungkin tak sampai 300 baguslah. Sebab tu orang dulu, para ulama hadis, nak dapat gelaran Al-Hafiz bukan mudah. Hari ni anak-anak kita hantar sekolah Tafiz, kita bagi gelaran Al-Hafiz. Betul lah. Tapi kalau ikut kaedah ilmu, tradisi ilmu, orang dulu dia tak bagi gelaran Al-Hafiz kepada penghafal Al-Quran. Sebab orang dulu anggap semua orang hafal Quran. Orang dulu ni bila hang jadi orang Islam, bila hang baca Quran, automatik hafal Quran. Dia tak bagi gelaran. Sebab tu kita tak pernah dengar Imam Syafi'i sebut Al-Hafiz, hafiz Quran, walaupun dia hafal Quran ketika umur 9 tahun, ketika umur masih kecil. Tapi orang beri gelaran Al-Hafiz kepada orang-orang yang menghafaz hadis 100,000. 100,000 ataupun berapa puluh ribu jumlah dia, baru dapat gelaran Al-Hafiz. Dia nak dapat gelaran Al-Hafiz tu begitu nilai tinggi. Bukan kata salah lah hari ni, itu cara kita. Orang yang hafal Quran kita sebut Al-Hafiz. Okeylah, tak ada masalah. Pernah habang kita dari sudut tradisi ilmu, Al-Hafiz dirujuk kepada orang yang hafal hadis dengan jumlah yang begitu banyak. Jadi Al-Bara' ibn Azib ni walaupun dia di antara tokoh yang terkenal di medan perang, tapi itu tidak menghalang dia daripada dia turut memahat nama di medan periwayatan hadis apabila direkodkan dalam kitab-kitab hadis sejumlah 300,000 hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Baginda Nabi juga pernah memilih Al-Bara' untuk diutus ke Yaman bagi tujuan dakwah bersama dengan Khalid bin Walid. Medan perang pun hebat, medan ilmu pun hebat. Nabi pula pernah lantik dia jadi wakil untuk dihantar pergi ke Yaman untuk uruskan hal ehwal orang Yaman. Makna sahabat-sahabat ni mereka punya kelebihan yang pelbagai lah. Walaupun tak dinafikan ada juga sahabat yang dia kepakaran dia pada medan-medan tertentu saja. Tapi ada pula sahabat yang kepakaran mereka ni meliputi banyak aspek. Dari sudut keilmuan, dari sudut peperangan, dari sudut pentadbiran, semua tu ada. Dan antara orang yang punya kelebihan-kelebihan hebat ni adalah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Mungkin di kalangan kita ni kurang orang yang nama Al-Bara'. Bahkan mungkin tak ada kot. Ini nama orang Arab lah, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' dan para sahabat lain telah menunjukkan satu contoh untuk kita teladani, iaitu beradalah di posisi manapun kita perlu untuk menyumbang kepada agama. Ini di antara benda yang sahabat ajar kita. Bukan kata Al-Bara' saja, ramai. Kita baca semua kisah sahabat, satu pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita cuba buat ialah duduklah di tempat mana pun kita ni, kita kena ada sesuatu untuk agama. Apa yang boleh kita sumbang untuk agama? Itu kita kena tanya diri masing-masing. Tak kira lah kita di mana pun. Sebab kadang-kadang orang nampak hak nak sumbang untuk agama ni siapa? Yalah orang kerja bahagian-bahagian agama. Bukan. Tugas untuk buat sesuatu untuk agama, tugas kita. Duduklah di mana pun. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Tak besar kecil, tak peranan kena ada untuk sesuatu kepada agama. Dan apa yang boleh kita buat? Orang yang ada duit, dia mungkin boleh guna duit sumbang kepada jalan agama. Orang yang boleh ada kemahiran, dia sumbangkan kemahiran dia. Orang yang ada ilmu, dia sumbangkan ilmu dia. Orang yang ada tenaga, dia sumbangkan tenaga dia untuk agama. Untuk apa? Benda yang dia buat ni, aktiviti dia bawa kepada agama. Tarik orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat aktiviti-aktiviti yang macam tu, mana sumbangan kita kepada agama tu dari sudut apa? Kita kena muhasabah masing-masing dan kita kena fikir sama-sama. Kita nak pastikan dalam hidup kita yang Allah Ta'ala bagi nyawa 60, 70 tahun, berapa tahun ni, ada sesuatu yang kita sumbangkan kepada agama. Jangan kita tanya apa agama sumbang pada kita. Sebab soalan tu tak sesuai untuk kita tanya. Kalau orang sampaikan dakwah kepada orang-orang yang jauh daripada pedalaman, biasanya mereka akan tanya dululah, apa yang boleh bagi? Agama boleh, Islam, kalau hampa ajak ke masuk Islam, Islam boleh bagi apa? Sesuailah dengan soalan daripada mereka yang tak tahu. Jika kita pun tanya macam tu, tak sesuai. Kita kena tanya apa yang kita boleh bagi kepada agama. Al-Bara' wafat ketika pemerintahan Muawiyah dan usianya ketika wafat mencecah 80 tahun lebih. Di antara sahabat-sahabat yang mu'ammarin,
orang-orang yang diberikan usia panjang. Usia panjang 80 tahun lebih. Sepastinya usia panjang tersebut penuh keberkatan atas usaha gigih beliau menyumbang untuk kelangsungan Islam. Sahabat ni ada yang muda meninggal, ada yang berusia, tapi semua mereka macam tadi kita baca Al-Bara' Abdullah Zulbijadain 2 tahun 3 tahun duduk dengan Nabi, tapi nilai hebat. Yang ni panjang usia dia, tapi juga memberikan sumbangan yang hebat. Jadi yang kita nak daripada usia kita ni adalah kualiti. Kita nak usia kita ni diisi dengan apa benda yang kita boleh bagi untuk agama. Tak kira panjang ataupun pendek, yang pentinglah keberkatan. Kita minta ya Allah panjangkan usia dalam ketaatan, supaya dengan panjang ni boleh kita buat macam-macam kebajikan dan kebaikan. Dan yang penting daripada usia kita adalah keberkatan. Barakah-barakah ni kita selalu bagi contoh Imam Nawawi rahimahullah, usia pendek, tapi barakahnya ialah sampai hari ini orang baca karya dia. Karya dia lebih banyak daripada usia dia. Imam Nawawi ni kalau kita nak buat perbandingan lah, kita bahagikan satu line buku-buku yang dia tulis dengan jumlah usia dia. Satu line satu hari, saya rasalah lebih banyak helaian daripada usia dia. Kerana dia meninggal umur 40-45, tapi dia punya karya dia dengan Riyadhus Salihin, dengan syarah Sahih Muslim, dengan syarah Al-Muhazzab, dengan banyaklah kitab-kitab dia tu, yang kalau kita bahagi tu ternyata dia punya karya lebih banyak dari usia. Kerana apa? Keberkatan. Dan itulah yang kita nak dalam kehidupan kita, iaitulah barakah terhadap usia, barakah masa, barakah kepada segala-galanya. Seperti mana dapat pada sahabat-sahabat tadi, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, tadi kita mula dengan Abdullah Zulbijadain. Yang kedua, kita sebut tentang Al-Bara' bin Azib. Nama-nama yang mungkin jaranglah kita dengar, tapi mereka sahabat yang hebat. Dan yang ketiga adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang ni saya yakin kita pernah dengar. Kalau tak dengar nama sahabat Al-Arqam pun kita pernah dengar Jemaah Arqam. Kita pernah dengar tu. Itu kompong pernah dengar. Nama Jemaah Al-Arqam tu diambil daripada sahabat dia. Sahabat Al-Arqam ni nama dia Al-Arqam bin Abil Arqam. Sebab apa bin? Nama ayah dia nama asal Abdul Manaf. Ayah dia nama asal. Tapi oleh kerana anak kepada Abdul Manaf ni nama Arqam, orang panggil dia Abul Arqam. Jadi anak ni pun orang kenal lah Arqam bin Abul Arqam. Itu dia punya asal dia. Setelah baginda Ar-Rasul berjaya menarik 30 orang untuk menyertai dan mendukung dakwah baginda, maka baginda bertindak mencari satu tempat khusus untuk menjadikan sebagai pusat gerakan. Ini cerita di Mekah. Jadi Nabi ni bila dah dapat ikut Nabi ni 20-30 orang dengan dakwah yang begitu sembunyi, begitu sulit, disampaikan kepada Abu Bakar dan dipesan kepada Abu Bakar, sampaikan agama ni kepada orang yang kamu yakin, cakap ke dia ikut. Jangan dok pergi sampai lagi kepada orang yang kita sampai dia kata sa'luh bikiang lu, jangan. Dia pastikan agama ni hanya disampaikan kepada kita pi tu tepat. Maka sukarlah nak cari tu. Tapi dapat. Maksudnya Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat ni masuk Islam. Jadi bila dah ada jumlah, Nabi nak kena cari tempat. Nak buat satu tempat yang menghimpunkan sahabat-sahabat ni dan boleh kembangkan Islam ni. Tapi tempat ni kena pilih lokasi yang betul-betul strategik dan betul-betul sembunyilah supaya tak terdedah dakwah Nabi ni kepada musuh-musuh pada waktu itu. Maka baginda memutuskan untuk menjadikan rumah Arqam bin Abdul Manaf, atau lebih dikenali dengan nama Al-Arqam bin Abil Arqam, yang terletak berdekatan kaki Bukit Safa. Bila Nabi pilih-pilih ni, Nabi buat pemilihan, kita pilih rumah Arqam. Rumah Al-Arqam ni. Rumah dia di mana? Dekat dengan Bukit Safa. Tempat orang sa'i tu. Bukit Safa. Jadi dekat dengan Bukit Safa tu rumah dia. Antara sebab Nabi memilih rumah Al-Arqam dan bukan rumah sahabat lain adalah kerana Al-Arqam seorang anak muda yang kurang dikenali ramai. Sebab apa Nabi pilih rumah dia?
Pertama, faktor dia orang yang bukanlah terkenal. Kalau Nabi pilih rumah Abu Bakar, orang tahu Abu Bakar ni kawan rapat Nabi. Dan orang tahu dah, orang Mekah tahu dah Abu Bakar ni pengikut Muhammad. Orang tahu dah. Jadi kalau Nabi pilih rumah dia, mudahlah dia attack. Nabi cari rumah sahabat yang low profile. Siapa dia? Arqam. Selain itu, beliau berasal dari suku Bani Makhzum, iaitu suku kaum yang sama dengan Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah. Sebab yang kedua, Arqam ni, kalau ikut tu, rumah dia dekat dengan orang Abu Jahal. Dan dia beradik Abu Jahal. Jadi kalau kita fikir pula, kita kata pasal apa? Macam pisau tengkuk, hidup. Tak. Kerana latar kepada orang Arab ni, semangat kesukuan mereka kuat. Suku kaum ni. Sampai kalau bertembung di antara suku dengan suku ni, walaupun hang bukan pengikut kami, hang ikut ajaran dia, kami akan pertahankan. Jadi sebab tu Nabi pilih rumah Al-Arqam. Kuatlah terdedah dakwah Nabi ni. Abu Jahal dapat tahu, Abu Jahal dia akan tak jadi sangat nak mengamuk sebab ni dia beradik dia. Dia akan marah dekat Nabi kan buat. Tapi oleh kerana semangat kesukuan Arab ni yang begitu tinggi, Nabi tahu benda tu. Kerana dia pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Luar biasa semangat mereka ni, orang Arab ni. Sampai hari inilah sebahagian daripada tempat-tempat Arab ni dia punya semangat suku ni luar biasa. Kabilah dia. Dan sebab tu Islam datang, di antara benda yang Islam nak basmi ni lah, semangat kepuakan yang luar biasa. Boleh kita sayang kepada ni, boleh, tapi jangan melampau. Sampaikan buat salah pun kita nak tahan, tak boleh. Jadi Nabi pilih rumah Al-Arqam atas sebab tu. Semangat kesukuan Arab sangat kuat. Justru jika diandaikan Abu Jahal dapat menghidu bahawa dakwah Nabi berpusat di rumah Al-Arqam, maka tekanan akan menjadi sedikit kurang kerana Al-Arqam dari suku yang sama dengan Abu Jahal. Kediaman Al-Arqam pernah mencatatkan dua sejarah penting, iaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib disusuli dengan Islamnya Umar bin Al-Khattab 3 hari selepas itu. Di mana? Di rumah Al-Arqam. Hamzah ni pak melakang Nabi. Yang dari sudut kekuatan luar biasa lah. Pahlawan hebat. Jadi bila dia sampai satu hari, dia tak masuk Islam pada peringkat awal. Peringkat awal tak masuk Islam. Tapi bila dia tengok depan mata dia, Nabi pernah dihina oleh Abu Jahal, dia tak puas hati. Dia nak menekan dia ni. Walaupun waktu tu, sebelum tu dia tak boleh nak terima apa yang Nabi bawa. Tapi bila duk main dengan, ni kata sentimen tadi, kata hina Nabi, adik-beradik, akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hidayah. Dia pergi ke rumah Al-Arqam, isytiharkan Islam. Nabi seronok. Sebab masuk Islam Hamzah ni, menguatkan lah. Waktu tu sembunyi kan. Dengan Hamzah masuk Islam, yang digelar dengan Asadullah, Nabi seronok. 3 hari selepas Hamzah masuk Islam, Umar, Allah Ta'ala bagi hidayah. Dan saya rasa cerita Umar kita pernah sebut dah. Macam mana dia masuk Islam, dia keluar dengan tujuan nak pergi bunuh Nabi. Tapi ketika itulah hidayah mula masuk dalam diri dia. Akhirnya orang bawa dia pergi jumpa dengan Nabi di rumah Al-Arqam. Dan bila dia nak minta izin nak masuk, bila digendak, ditengoklah lubang, orang kata Umar mai. Nabi izinkan, Nabi kata moga-moga dia masuk, dia ada kebaikan. Ternyata bila dia masuk, dia tak cakap panjang, mengucap 2 kalimah syahadah. Umar. Peristiwa itu berlaku di rumah Al-Arqam. Dan Umar lah bila dia masuk, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kita ni betul ke tak? Nabi kata betul lah. Kalau betul, duk tunggu sembunyi apa, jom kita keluar. Umar lah yang mula gerakkan untuk meluaskan dakwah Islam sehingga Islam makin tersebar. Sebab tu Nabi bagi gelaran kepada Umar ini Al-Faruq, orang yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Dengan Islamnya kedua-dua tokoh ini, maka dakwah baginda Nabi semakin kuat dan mula merebak ke daerah yang lebih terbuka. Sudah tentu Islam yang kita kecapi hari ini asasnya bermula dari rumah kecil di pinggir Safa, iaitu rumah Al-Arqam. Kita nak kena terima kasih banyak kepada Al-Arqam. Walaupun mungkin nama tu sedikit kontroversi lah dulu, tak ada masalah lah. Kita terima kasih ke Arqam, sahabat ni. Sahabat ni, sebab jasa dia. Dia memberi rumah, wakafkan rumah dia.
Menyelusuri sirah Al-Arqam akan membuatkan kita kagum sejenak dengan kehebatan dan ketokohan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Imam Al-Hakim ketika memperkenalkan Al-Arqam menyebut beliau merupakan orang ketujuh yang memeluk Islam. Beliau memeluk Islam bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Uthman bin Maz'un. Al-Arqam adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia dari kalangan ahli Badar, digelar dengan gelaran Abu Abdullah. Itu dia punya sedikit sinopsis ringkas. Arqam ni kalau ikut nombor keahlian Islam nombor 7. Kalau ikutlah kita tak tahu keahlian kita berapa. Sahabat Nabi ni ada orang nak buat biodata depa biografi ni susun. Nombor 1 siapa, nombor 2 siapa. Menurut sebahagian pendapat, nombor 7 adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lepas itu dari kalangan orang yang menyertai perang Badar 313, ada riwayat kata 314, ada kata 315. Yang terakhir dari kalangan tentera Badar yang meninggal dunia adalah Al-Arqam. Maknanya usia dia panjang lah. Usia dia juga panjang. Arqam meninggal dunia pada tahun 53 Hijrah ketika era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu beliau berusia 83 tahun. Usia dia 83 tahun. Dan Al-Arqam wafat meninggalkan jasa besar kepada ummah. Dari kediamannya cahaya Islam tersebar sampai ke hari ini. Semoga Allah meridainya dan merahmati kita semua. Jadi sahabat-sahabat ni walaupun nama mungkinlah kita jarang-jarang dengar, tapi kisah mereka penuh dengan teladan. Bagaimana dia menyumbang segala-galanya. Dia orang muda. Arqam pada waktu tu umur belasan tahun. Tapi dia kalau ikut kita keadaan budak muda, tiba-tiba Nabi nak mulakan gerakan dakwah di rumah dia. Sudah tentulah kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, dia akan bagi alasan. Cari rumah orang lain, bahaya dia rumah. Tapi dah Arqam dah. Silakan. Dan di situlah tersebarnya Islam. Masuk tokoh-tokoh Islam. Dan cahaya Islam itu sampai pada kita hari ini. Dia bermula di tapak awal. Iaitulah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga tadi sahabat yang kita baca, Al-Bara' ibn Azib, anak muda. Tapi menyumbangkan dan menyebarkan agama melalui medan jihad dan juga medan ilmu. Sahabat ni, para sahabat, kebanyakan sahabat, di samping hebat di medan jihad, mereka juga tak tinggal hebat di medan ilmu. Mereka sampaikan agama tu, supaya agama tak terputus. Kalau sahabat ni hanya fikir tentang mereka, dah dapat Islam, okey ya, sudah. Kisah kami sudah. Kami dah dapat payah. Sahabat tak fikir macam tu. Sahabat fikir agama ni perlu diteruskan. Kerana risalah yang dibawa oleh Nabi ini satu benda yang begitu hebat dan disebarkan sahabat. Sebab tu sahabat bila disuruh pergi sampai ke mana, rantau mana, pergi. Walaupun tak tahu lagi apa balasan, apa benda yang mereka nak dapat ni. Nak pergi sampai Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu umur dah puluhan tahun, dekat-dekat 90. Tapi oleh kerana Nabi pernah sebut tentang kehebatan tentera yang membebaskan kota Konstantiniyah, pergi dah sampai ke Turki. Akhirnya meninggal. Dan dikebumikan hari Abu Ayyub, makamnya di Turki. Madinah pergi ke Turki tu, jauh. Tapi kerana sahabat bukan nak dapat gelaran, bukan nak dapat pangkat, habuan apa semua, tapi kerana memahami ini tanggungjawab. Jadi kita ada tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tanggungjawab kita apa? Di samping kita nak kena beramal dengan agama ni, kita nak kena sebarkan agama. Nilai kerahmatan ni kita kena sebarkan. Dan tanggungjawab tu tanggungjawab semua orang. Dia bukan ada satu-satu pihak tertentu, tapi tanggungjawab menyebarkan agama ni semua kita. Ruang lingkup yang kita boleh, kemampuan kita takat mana, dan apa kelebihan yang kita ada gunakan semua. Kalau kita ada kelebihan dari sudut tenaga kita. Yang penting kita buat sesuatu untuk agama, supaya orang lain juga dapat merasai kenikmatan hidayah. Masalah umat akhir zaman ni apabila dia merasakan agama ni milik dia saja. Dia merasakan agama Allah Ta'ala anugerah kat dia, eksklusif. Ini untuk kita, untuk aku. Dia tak ada rasa nak kongsi kenikmatan hidayah dengan orang lain. Jadi kalau ada rasa tu, insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan dan kerahmatan. Serta Allah Ta'ala memudahkan untuk kita cuba contohi kehidupan generasi awal para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. InsyaAllah mudah-mudahan dengan 3 kisah 3 sahabat
Saya ulang balik nama sepintas dahulu. Yang pertama tadi Abdullah Zul Bijadain. Maksudnya apa? Zul Bijadain orang yang punya 2 kain selimut. Sebab dia datang jumpa Nabi dengan hanya berbekalkan kain selimut. Kemudian kisah yang kedua, Al-Bara' bin Azib. Anak muda masuk Islam, sebarkan agama dengan cara jihad dan dengan cara ilmu. Yang ketiga, orang yang paling berjasa dalam perkembangan Islam bermula dari peringkat awal, iaitu Arqam bin Abil Arqam. Ataupun kalau nama yang lebih tepat, Al-Arqam. Dia ada Al dah. Tapi kalau Arqam saja pun okey, tak ada masalah nama ya. Kalau sebut penuhnya Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu taala anhum wa ardah. Moga-moga Allah taala meridai mereka dan moga-moga Allah taala juga merahmati kita bersama insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan Allah taala merahmati pertemuan kita pada malam ini. Waffaqanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.